Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan terus membincangkan konsep kelestarian yang berikutnya, iaitu konsep kelestarian yang kedua, iaitu more from less. More from less merupakan satu konsep iaitu penggunaan secara maksimum akan dapat diperoleh daripada sumber yang sedikit. Konsep more from less menekankan kepada kecekapan penggunaan sumber supaya sumber yang digunakan itu dapat dikekalkan untuk kegunaan generasi akan datang. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan konsep more from less. Yang pertama, penggunaan pengangkutan awam berbanding kereta persendirian dapat menjimatkan ruang penggunaan jalan raya serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Kalau kita tengok dekat bandaraya sekarang ni, sama ada bandaraya Kuala Lumpur ataupun bandaraya-bandaraya yang lain, kesesakan lalu lintas ni adalah menjadi satu masalah utama bagi pengguna jalan raya. Jadi untuk mengatasi masalah ini, digalakkan supaya pengguna-pengguna yang menaiki kereta persendirian ni, terutamanya pengguna-pengguna yang bersendirian, di mana satu kereta dia hanya seorang sahaja yang menggunakan kereta tersebut. Jadi adalah digalakkan supaya mereka menggunakan pengangkutan awam. Ini ialah satu konsep more from less. Di mana kalau satu kereta seorang, jika katakanlah 30 orang, 30 orang menggunakan 30 kereta atas jalan raya, ini akan menyebabkan bilangan kereta yang banyak. Jadi kalau 30 orang ni menggunakan pengangkutan awam seperti bas, hanya satu kenderaan saja yang berada di atas jalan raya berbanding dengan 30. Dengan kaedah ini akan mengurangkan kesesakan lalu lintas. Kedua, reka bentuk pembungkusan yang efektif dapat menjimatkan ruang simpanan. Lebih banyak bungkusan dapat disimpan di dalam ruang yang sama. Ini ialah satu konsep di mana pembungkusan yang lebih baik dapat menjimatkan ruang, di mana dengan lebih banyak bungkusan dapat disimpan di dalam satu ruang yang sama berbanding dengan satu bungkusan yang menggunakan ruang yang sama juga. Ketiga, penggunaan lampu jimat tenaga dapat menghasilkan lebih cahaya dengan tenaga yang lebih rendah. Sekarang ni kalau kita tengok dah banyak dah lampu-lampu yang menghasilkan cahaya yang lebih terang berbanding dengan lampu fluoresen. Lampu fluoresen, satu lampu tu menggunakan jumlah tenaga yang banyak dan perlu menggunakan lebih banyak lampu untuk menghasilkan cahaya yang terang. Tapi dengan adanya lampu-lampu seperti lampu LED, satu lampu menggunakan kuasa ataupun tenaga elektrik yang sedikit tetapi dapat menghasilkan cahaya yang lebih terang. Ini juga satu konsep more from less. Baik, kita tengok di bawah sini. Kesan more from less ni terhadap ekonomi, sosial dan juga alam sekitar. Kita lihat dulu dari segi ekonomi. More from less ni memberikan nilai tambah dalam produk yang dihasilkan. Dia dapat
memberikan lebih penggunaan. Contohlah, contoh satu handphone ni bukan sahaja dapat berkomunikasi dengan menggunakan telefon, tetapi di dalam telefon tu dia ada banyak aplikasi yang boleh digunakan. Contohnya boleh guna sebagai kamera, boleh digunakan sebagai radio, boleh digunakan sebagai perakam, boleh menghantar email dan sebagainya. Ini yang dikatakan memberi nilai tambah dalam produk yang dihasilkan. Kedua, dapat menjana pendapatan tambahan melalui kepelbagaian produk hasil daripada penggunaan sumber sepenuhnya. Kemudian kita lihat pula dari segi sosial. Produk yang dihasilkan mampu berfungsi mengikut cara hidup pengguna. Satu lagi contoh, saya ambil balik contoh telefon tadi. Satu telefon ni dia dapat memenuhi keperluan ataupun gaya hidup pengguna tu. Kalau yang bekerja di pejabat, di dalam telefon tu dia boleh menghantar email dan apa-apa pesanan lagi melalui pelbagai aplikasi, ya. Kedua, meningkatkan kesedaran dan mengurangkan kerosakan terhadap alam sekitar. Baik, dari segi alam sekitar pula, pertama, dapat mengurangkan sisa buangan. Kedua, menjadikan persekitaran lebih bersih dan cantik. Apabila kurangnya sisa buangan, dah tentu persekitaran kita akan lebih bersih, ya. Lebih bersih sebab tak ada sisa-sisa buangan, tak ada sampah-sampah, dan suasana akan jadi lebih cantik. Tiga, mengurangkan kadar pencemaran alam. Bila tak ada sampah-sampah ataupun bahan-bahan buangan, pencemaran juga tidak akan berlaku, ataupun pencemaran akan berada pada tahap yang paling minimum. Okey, Rajah 1.9 menunjukkan perbezaan di antara penggunaan kenderaan dan bas untuk sekumpulan orang. Penggunaan bas dapat membawa lebih ramai penumpang dengan penggunaan ruang jalan raya yang lebih sedikit. Ini yang seperti yang kita dah bincangkan pada awal tadi, di mana penggunaan kereta yang banyak di jalan raya, kesebukan itu dapat dikurangkan apabila pengguna-pengguna kereta tadi menggunakan pengangkutan awam. Ini ialah konsep more from less. Seterusnya kita lihat pula konsep yang ketiga, iaitu efficient design. Efficient design merupakan satu konsep yang memfokuskan kepada penghasilan sesuatu reka bentuk yang baik dengan mengambil kira beberapa faktor penting seperti manusia, fungsi, kekuatan, estetika dan bahan. Yang pertama, reka bentuk kerusi yang mengambil kira faktor postur badan manusia. Yang kedua, reka bentuk tayar yang lebih stabil ketika kenderaan melalui jalan basah. Ketiga, reka bentuk kereta yang mengambil kira zon remuk bagi mengurangkan risiko kecederaan terhadap penumpang ketika berlaku kemalangan. Okey, ini ialah 3 contoh efficient design, di mana reka bentuk yang menepati kehendak kecekapan kepada pengguna. Baik, kita tengok pula kesan efficient design ni kepada
ekonomi, sosial dan alam sekitar. Baik. Yang pertama kita lihat dulu dari segi ekonomi. Pertama, memberikan lebih banyak pilihan produk. Kedua, meningkatkan daya saing antara industri. Ketiga, kos penggunaan, penyelenggaraan dan pembaikan yang rendah. Ini dari segi ekonomi, kesan daripada efficient design. Kemudian dari segi sosial, membantu membina kehidupan yang lebih baik dan berkualiti. Kedua, aktiviti sosial yang lebih terancang. Kemudian kita lihat pula dari segi alam sekitar. Pertama, menggunakan bahan yang mesra alam terhadap alam sekitar. Kedua, menggunakan teknologi mesra alam yang dapat mengurangkan pencemaran. Baik, kita tengok contoh-contoh efficient design. Okey. Yang di bawah tu, yang pertama tu, Raja 1.10, rumah Lestari. Yang pernah kita bincangkan awal bab dulu dalam 1.2, iaitu teknologi ke arah kelestarian, di mana kita membincangkan tentang kelestarian teknologi. Baik. Foto 1.2 pula, iaitu stesen mengecas kereta elektrik menggunakan tenaga solar di Universiti Teknologi Malaysia. Ni efficient designnya apa dia ni? Dia selain daripada tempat parkir, dapat juga mengecas kereta elektrik ni menggunakan tenaga solar. Kita tengok kat atas tu ada panel solar. Ini ialah efficient design. Baik, kita telah pun membincangkan ketiga-tiga konsep, iaitu closing the loop yang pertama, more from less yang kedua, dan juga efficient design yang ketiga. Inilah tiga konsep kelestarian.